Okey, kita sambung ya cikgu. Okey. Tadi kita tengok, kita cakap tentang kod warna ya. Kod warna tadi, warna merah merupakan orang, subjek ataupun perkara. Okey. Kod berwarna ungu merupakan tindakan, ya, tindakan. Kod berwarna ungu, tindakan. Hijau, kod ya, berkenaan kualiti yang kita expect perlu dikekalkan, warna hijau. Dan sekolah adalah yang kod warna biru, tulisan warna biru ni, tulisan berwarna biru, okey, merupakan impak ataupun hasil yang kita harapkan daripada tindakan yang telah dilaksanakan. Okey. Jadi kita lihat dekat sini, pemantauan kendiri ni, kita tak perlu banding antara sekolah A dengan sekolah B. Kita jangan tengok sekolah orang lain. Kita fokus pada sekolah kita. Okey. Kalau yang macam ni standard kepimpinan. Saya tak nak ambil standard kepimpinan sebab agak tidak berkaitan dengan cikgu ya. Okey, kita ambil standard aspek 1.2. Sekejap. Pengurusan keuangan. Okey, tak apalah. Pergi kepada kurikulum lah. Okey. Kalau macam dekat sini, kita lihat apa dia subjek dia? Mata pelajaran. Mata pelajaran ini, apa tindakan dia? Diurus. Adakah mata pelajaran kita telah diurus? Okey. Untuk mendapatkan impak yang diharapkan, meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Apa standard kualiti dia? Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang. Terancang tak kita? Dan apa tindakan-tindakan yang perlu diambil? Okey, ini adalah tindakan-tindakan yang perlu diambil. Contohnya di sini dia bagi memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum dan secara menyeluruh. Tahap tindakan. Okey, kat sini kita lihat kat sini ya. Cikgu jangan takut ya, terutamanya kalau fasa pertama, fasa kedua untuk letak kosong ya. Kalau benda tu tak ada. Kalau ada, khabar ada. Kalau tak ada, khabar tak ada. Tapi kalau dekat fasa 3, biasanya benda tu kalau daripada fasa 1 tu dia tak ada, fasa 3 selalunya perkara tu dah muncul. Jadi kita pandai-pandailah nak jaga kita punya orang kata organisasi kita kan. Okey. Jadi kat sini kita lihat ini dia punya tahap tindakan dan ini dia punya tahap kualiti yang diharapkan. Jadi kita baca macam ni. Tahap tindakan. Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT dan RPH, menyelaras pentaksiran, menyelaras tugasan murid, menganalisis data dan maklumat pentaksiran, mengambil tindakan susulan. Apa tindakan yang dilaksanakan? Kita lihat kat sini untuk bagi skor. Ini untuk bagi skor tahap kualiti kita. Kalau 4 ni dia mesti mematuhi ketiga-tiga perkara ni. Bolehlah cikgu letak 4. Kalau hanya tindakan ni kita baca gini. Kita baca 4 ni anak panah dia ke sini. Oh, yang ni dia baca ke sini. Ni dia baca kat sini, kat sini. Okey ya, dia baca. Yang ni kita lihat dia baca kemari. Ada merangkumi 3, kita cikgu boleh letak tahap kualiti dia 4. Kalau yang 3 ni mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara 1, 2 dan 3 bagaimana di atas, tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara 1, 2 dan 3. Jadi apa tindakan dia? Cikgu tulis kat bawah ni lah. Ni di bawah ni jadual pengiraan skor. Memperoleh dokumen kurikulum. Apa dokumen kurikulum tu? Dokumen kurikulum dekat sini lah.
kita punya DSKP, kita punya dokumen-dokumen berkaitan kurikulum, surat perkeliling apa benda. Cikgu ada dapat benda tu, sama ada cikgu diberi ataupun cikgu di-access sendiri, cikgu boleh letak 1. Kalau tak ada, melampau lah kan cikgu tak ada di SKP kan. Letak kosong. Janganlah letak kosong. Okey, menyelaras penyediaan RPT dan RPH. Adakah cikgu sebagai KP dalam mesyuarat pertama, cikgu dah menyelaraskan macam mana nak tulis RPH? Dia mesti ada kan dalam mesyuarat pertama. Okey, menyelaras pentaksiran sebagai KP. Adakah cikgu menyelaras pentaksiran di dalam panitia cikgu? Bagaimana nak bagi murid ni, murid dah boleh menyanyi. Ataupun murid dah, kalau bahasa Melayu, murid sekadar mengenal huruf, murid sekadar mengeja, murid membatang. Okey. Bagaimana? Adakah dia diselaraskan di dalam panitia? Cikgu kalau dah sudah, cikgu letak 1. Tahap kualiti letak kat sini. Ni lajur dia. Ni fasa pertama. Jadi yang cikgu isi dekat fasa pertama dan fasa ketiga. Fasa yang tengah-tengah ni biarkan kosong. Sebab fasa yang tengah-tengah ni adalah kolom yang lajur tengah-tengah ni adalah lajur Julai dulu. Kita tak ada. Okey, tahap kualiti tu dia macam ni dia baca. 1 kat sini, yang kat sini pula. Ni adalah fasa March. Tahap kualiti ni fasa yang ketiga. Begitulah seterusnya. Okey. Dan evidence. Okey, kat mana nak letak evidence dia? Mana. Kita kecil sikit. Okey, evidence. Kat mana evidence kalau dalam kurikulum ni? Selalunya antara evidence yang penting, minit mesyuarat kurikulum bilangan 1/2020. Okey, apa lagi? Dokumen. Ada dokumen. Cikgu senaraikan dokumen cikgu. Okey, kalau nak lebih jelas, ada contoh. Saya skip kepada contoh. Tapi contoh ni bahagian co-curriculum ya. Dia bagi contoh bahagian co-curriculum. Macam mana nak isi? Mana kau? Kat sini. Buat penilaian. Okey. Sekejap. Ayah nak hadam benda ni. Okey. Merancang. Okey. Ni dia punya tahap kualiti. Cara nak baca. Dia baca kemari-kemari ya. Cara nak baca dia tahap tindakan dia. Macam mana nak nilai, nak beri penskoran ni. Okey, contoh. Merancang latihan peningkatan kemahiran. Kalau dia ada 4 ni, cikgu bagilah 4. Okey. Mengurus program kecemerlangan. Dibaca ke tepi macam ni ya. Okey. Tahap tindakan dan ini tahap kualiti dia. Kalau tak dapat capai ke 4 tu, letaklah 3. Sekejap. Mana benda ni? Kecilkan dia. Ni penskoran dia, tahap tindakan dan kualiti skor. Cikgu letaklah. Okey. Dan ini adalah contoh-contoh evidence yang cikgu boleh gunakan ya. Minit mesyuarat guru bilangan 1, minit mesyuarat pengurusan, dia kena spesifik. Senarai jawatan kuasa, macam hari tu masa taklimat saya beritahu kalau kita ambil benda tu dari versatile ya. Versatile kata nyatakan muka surat. Kalau nyata tak apa, kalau tak nyatakan muka surat pun tak mengapa. Cuma cikgu stated dalam versatile tu apa dia, tentang apa. Mungkin okey, carta organisasi apa-apa-apa, kat mana rujukan dia versatile, di dalam versatile. Okey, kemudian dokumen hala tuju sekolah. Ni ada edaran kepada guru. Okey, yang ni pun boleh cikgu jadikan sebagai evidence. Contoh, edaran kepada guru, bahan bercetak, bahan soft copy melalui email, paparan di papan kenyataan sekolah di bilik guru, bilik gerakan dan laluan utama. Mungkin ada juga, saya perasan ada selalu buat contoh yang hari sukan. Ada ambil gambar kan, gambar-gambar. Jadi gambar-gambar tu cikgu uploadkan ke dalam Facebook. Jadi sebenarnya itu pun merupakan sebahagian daripada evidence. Kalau evidence buat
program. Cikgu ada buat program. Cikgu kata koleksi gambar di dalam Telegram. Telegram apa, nyatakan grup apa benda dah ada, nyatakan Telegram tu. And then kalau rajin, cikgu boleh print dan simpan, masukkan dalam file. Tapi sebenarnya dalam grup WhatsApp tu pun sebenarnya itu adalah evidence kita. Tapi kita kena stated lah, kena jelas lah. Tapi biasanya WhatsApp ni dia agak serabut sikit. Jadi lebih baik cikgu letak kat dalam Telegram ya. Okey, apa lagi? Kita dah sampai pada pensyukuran ni, dah hujung dah ni. Kemudian sekejap saya cek nota saya dulu. Okey. Kemudian kita pergi kepada flow ya. Kita last kali apa tindakan kita. Kita pergi kepada flow kerja kita, aliran kerja. Okey, kita pergi ke aliran kerja kita. Dekat sini. Okey, sebenarnya sekarang ni kita dah sampai kepada stage untuk key in data ke portal sebenarnya. Dah sampai ke stage ke-7. Jadi, bila saya dah edarkan nanti borang PPS pada cikgu, mesin photostat, saya cek tengok mesin photostat okey ke tidak. Hari ni kalau tak okey, saya akan pass benda ni esok. Dan saya bagi untuk cikgu submit benda ni pada hari Isnin minggu hadapan. Submit kepada saya ya. Borang-borang PPS yang akan dikumpulkan. Sebab jangan lewat lah, sebabnya nanti kena nak minta tolong Syahril ya, sebagai guru data kita untuk key in semua benda ni ke dalam portal. Dan yang apa yang cikgu buat tu, yang bertulis tu saya kena kumpulkan. Sebab tu saya benda yang helaian tu nanti saya perlu bukukan ya. Okey, tahun ni dia bagi dia punya format dia kecil sangat. Nanti pandai-pandailah cikgu kecilkan cikgu punya tulisan. Dan kat sini saya ambil peluang, saya tunjuk kat sikit dekat sini. Ni apa ni? Okey, saya ambil peluang, tunjuk sedikit contoh yang telah diisi. Contoh kita ambil yang ni lah, standard 1. Dah tutup laman utama. Sekejap. Lama sangat ni tadi. Okey, inilah rupanya standard 1 ni ya. Okey. Kita lihat di sini evidence yang ditulis. Kalau kat sini sebenarnya jangan risau kalau kita tengok Januari Mac ni benda ni macam tak betul. Kita boleh betulkan lagi dokumen kita ni pada Ogos dan November. Kalau kat sini dia kata takvim sekolah 2020. Jadi kat sini sebenarnya kita kena tak tulis sekali lagi. Takvim sekolah 2020 dalam versatile sebab dia tak jelas kan. Kita takvim sekolah 2020 kat mana? Kita kena nyatakan di Ogos, November. Tapi kalau kat sini kita dah okey, kita punya evidence kita dah okey dekat Januari, March, kita tak perlu ulang untuk tulis evidence tu dekat April dan Julai. Dan kita juga tak perlu ulang untuk buat Ogos dan November. Okey, kalau macam ni minit mesyuarat guru bilangan 1. Okey, dan ada juga perancangan kurikulum HEM dan co-kurikulum 2020. Ni macam dia tak begitu spesifik kan. Jadi kita cuba tengok yang tahun lepas. Yang tahun lepas apa yang diisi? Okey, yang tahun lepas kan visi dan misi sekolah, minit mesyuarat guru. Okey, kita tengok jap. Kita tengok standard 3.1. Saya suka pasal kurikulum. Okey, kurikulum. Okey, kita lihat dekat sini. Pada March kurikulum kita lihat menyediakan dokumen tugasan guru. Ni contohlah 2019 apa yang dibuat. Okey, kemudian April Julai. Nampak ni dah lebih jelas lah. Dokumen tugasan guru kat March ni dia tak
tak jelas Pak. Masa tu kita tak tahu lagi, kena spesifik. Okey, April Julai dia dah keluar dah. Versatile 6.0 2019. Kalau yang kita tahun ni 2020 versatile